Pen Borneo, Sabah dan juga Sarawak. Isu ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Malim, Kota Kinabalu dan juga Sepanggar. Pelaksanaan projek fasa 1 bagi Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km telah dibahagikan kepada 35 pakej kerja di mana kaedah asal pelaksanaan projek ini adalah melalui rakan pelaksana projek ataupun projek delivery partner PDP dan telah mula pada tahun 2016. Ini berkaitan dengan Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah. Walau bagaimanapun, kaedah pelaksanaan telah berubah susulan penambatan perjanjian PDP pada September 2019 yang turut memberi kesan kepada pentadbiran projek dan perubahan kontrak secara keseluruhannya di mana KKR mengambil ahli pelaksanaan projek dengan JKR Sabah sebagai pegawai penguasa projek. Sehingga kini 12 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan pembinaan sehingga Oktober 2021 bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 62% dan dijangka siap pada Disember 2023. Kerja-kerja pembinaan bagi 3 pakej kerja baru yang melibatkan laluan daripada Sandakan Mile 32 sehingga Sungai Bauto juga telah bermula pada Oktober tahun ini dan dijangka akan siap pada Oktober 2024, manakala 1 pakej kerja baru yang melibatkan laluan daripada Serusup ke Pituru pula telah diperuntukkan di dalam Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia yang ke-12 dan dijangka akan ditender pada suku tahun pertama 2022. Ini merupakan tambahan kepada bajet untuk Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Ini menjadikan keseluruhan 16 pakej kerja yang akan dilaksanakan buat masa ini dan kos keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 10.849 bilion. Bagi projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak pula. Ya, Menteri, Kota Kinabalu. Ya, soalan saya, kerana Menteri KKR pernah jawab di Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan akan mengkaji selidik apakah cara yang lebih baik untuk menyegerakan pembinaan Lebuh Raya ini, sama ada PFI yang selalu dikatakan oleh YB Kinabatangan atau cara konvensional sekarang ataupun balik kepada cara yang menggunakan dana infra untuk mendapatkan ni bond dan sukuk. So, apakah solusi sekarang? Menteri, berkaitan dari Sepanggar. Okey, dalam soalan saya dah bertanya dengan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan saya dimaklumkan bahawa Sarawak telah pun diterbitkan bond ataupun sukuk bagi kerja-kerja mempercepatkan penyiapan pelaksanaan projek Pen Borneo. Tetapi saya difahamkan di Sabah tidak. Sebab itu kita ingin bertanyalah Yang Berhormat selaku ahli parlimen yang berasal daripada Sabah, kita ingin bertanya apa sebab Sabah tidak disediakan bond ataupun sukuk bagi melaksanakan dan mempercepatkan projek Pen Borneo yang telah pun berlarutan sejak sekian lama ini. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjawab soalan ini. Terima kasih. Saya Sepanggar, sila. Okey, terima kasih. Sebenarnya tujuan projek delivery partner ataupun PDP diwujudkan dahulu adalah untuk berfungsi sebagai one-stop center untuk melaksanakan perolehan dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan projek itu. Jadi apabila projek delivery partner itu telah dibatal oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan juga warisan, maka terdapat implikasi dia. Yang pertama adalah perubahan pentadbiran projek dan perubahan kontrak, dan yang kedua ini memerlukan penambahbaikan kapasiti JKR Sabah dan juga Sarawak. Jadi ini antara sebab yang telah melambatkan proses pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah. Bagi pihak rakan-rakan kita, siapa yang batalkan projek apa yang dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Warisan? Boleh dijelaskan sekali lagi? Minta penjelasan, sila. Saya telah katakan tadi, itu struktur project delivery partner, PDP, sistem dia yang telah dibatalkan, bukan projek yang dibatalkan. Jadi maka dengan itu, sekarang kita sedang mencari kaedah yang terbaik untuk memastikan bahawa Lebuh Raya Pen Borneo Sabah ini dapat disiapkan. Yang pertama, kerajaan telah mewujudkan satu jawatan kuasa bersama di antara Kementerian Kewangan, EPU dan juga KKR. Dan jawatan kuasa ini akan mengkaji kaedah yang terbaik untuk memastikan bahawa Lebuh Raya Pen Borneo Sabah fasa 1 dapat disiap dalam masa yang paling singkat. Jadi antara cadangan
yang telah disebut adalah PFI dan kemungkinan itu juga akan dipertimbangkan oleh jawatan Yang kuasa Berhormat, tersebut. Yang Berhormat, Menteri. Okey, terima kasih. Yang Berhormat Menteri sebut tadi tentang sewaktu kerajaan PH dan warisan, kita meminta kepada kerajaan untuk distrukturkan semula daripada konsep PDP kepada konsep menyerahkan tanggungjawab itu kepada JKR Sabah. Yang Berhormat lupa untuk menyatakan bahawa kos dengan melantik PDP ini juga akan memberi implikasi keuangan yang cukup besar kepada kerajaan. Sebab itulah kerajaan PH dan warisan mengambil kira bebanan keuangan kerajaan, maka kita melantik kerajaan, agensi kerajaan iaitu JKR untuk melaksanakan projek ini rather than memberikan tanggungjawab itu kepada syarikat swasta. Itu sebenarnya kenapa sebab warisan dan PH dahulu memilih untuk membatalkan PDP dan memberikan pelaksanaan itu kepada JKR Sabah. Terima kasih, Semangga. Sila. Ya Menteri. Ya Menteri, sorry ya, okey. Kerana berbanding dengan Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak, memang Sabah lebih lambat atau lebih lewat pembinaan dia. Dan sedangkan Sarawak pun juga melalui proses pertukaran daripada PDP kepada cara yang konvensional yang akan dikendalikan oleh JKR. So, apakah faktor yang sebenarnya menyebabkan Sabah lebih lewat daripada Sarawak? Terima kasih, Ketua Kinabalu. Itu kemungkinan sebab Sarawak tidak ada pertukaran kerajaan negeri, tapi Sabah ada pertukaran kerajaan negeri. Antara satu sebab yang menyebabkan daripada perubahan dasar tersebut. Dan juga, sebagai maklumat tambahan, Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak sebenarnya ada mula sedikit awal daripada